Tidak wajib zakat atas seorang Muslim pada hamba atau kuda. Apa yang dapat kita simpulkan daripada hadis ini? Yang pertama, tidak ada zakat kecuali pada harta yang bertambah atau yang disediakan untuk diniagakan. Adapun harta yang digunakan untuk sendiri atau untuk kegunaan seharian, maka tidak ada zakat. Kalau kita perhatikan zakat pada haiwan ternakan ini, yang ada zakat ialah pada yang diternak. Bila disebut ternak, apa tuan-tuan faham? Ternak maknanya yang dibiakkan. Di situ ada pertambahan, maka di situ ada zakat. Sedangkan kalau kambing itu dipelihara sebagai pet, sebagai peliharaan, maka tidak ada zakat. Walaupun dia kambing, walaupun lembu, walaupun unta, yang digunakan untuk kenderaan, maka tidak ada zakat. Yang ada zakat ialah yang ada pertambahan atau yang dibiakkan. Dalam hadis ini diberi contoh jenis harta yang disimpan atau yang digunakan untuk seharian, iaitu hamba. Hamba ni apa? Orang yang bekerja. Kita bukan nak meniagakan dia dan sebagainya. Demikian dengan kuda, maka itu kenderaan pada zaman dulu. Pada hari ini dengan kenderaan kita, ada tak zakat? Barangkali kenderaan itu harganya mahal. Kalau ikut perkiraan luar negara, memang kereta kita milioner punya, beratus ribu harganya kan. Ada zakat atau tidak? Jawapannya tidak, kerana dia adalah untuk penggunaan peribadi atau penggunaan seharian. Hadis ini memberi isyarat, memberi petunjuk tentang konsep zakat itu, bahawasanya ia ditetapkan sebagai inisiatif untuk membantu orang yang lemah pada harta yang bertambah. Jadi tuan-tuan bayangkan, kalau yang tak bertambah apa? Harta yang statik. Kalau dikenakan zakat, maka dia akan memberi kesan kepada siapa? Ya, benar, dia boleh membantu yang miskin, tapi bukankah itu akan memberi kesan kepada si kaya ketika mana harta dia itu tak bertambah, tapi saban tahun perlu dikeluarkan zakat? Maka di situ memberi kesan kepada si kaya itu, walaupun tak dinafikan membantu si miskin. Tapi syariat Islam bukan macam tu. Syariat Islam mengambil kira hak semua pihak-pihak, yang kaya dan juga yang miskin. Justru zakat hanya pada harta yang ada pertambahan atau harta yang hendak diniagakan. Sedangkan harta yang untuk kegunaan seharian, untuk kegunaan peribadi, maka tidak ada zakat. Kata ulama, syariat memberi perhatian kepada harta-harta yang perlu dikeluarkan zakat. Yang ini syariat tidak membahaskan tentang harta-harta yang tiada zakat. Kerana antara harta yang ada zakat dengan harta yang tiada zakat, yang mana yang lebih banyak? Yang ada zakat atau tidak ada zakat? Jawapannya yang tidak ada zakat. Maka syariat tidak membahaskannya. Syariat memberi fokus kepada harta-harta yang ada zakat, kerana ia adalah sebahagian kecil sahaja dan ia keluar daripada hukum yang am, di mana secara prinsipnya pada harta-harta semua tidak ada zakat kecuali yang mana ditetapkan. Itu kaedahnya. Maka dengan kata lain, sekiranya syariat tidak menyatakan apa-apa tentang suatu harta, jika syariat berdiam mengenainya, ada zakat atau tidak pada harta tersebut? Jawapannya tidak ada. Maka demikian adalah kaedahnya. Dan para ulama sepakat bahawa tidak ada zakat pada rumah tempat tinggal, pakaian yang dipakai, perabot di rumah dengan segala perkakas, pembantu-pembantu atau khadam-khadam, segala peralatan yang ada di rumah, walaupun yang mahal. Ulama sepakat bahawa itu semua tidak ada zakatnya. Dalilnya ialah hadis di hadapan kita yang menetapkan satu kaedah secara tidak langsung, bahawa harta yang digunakan untuk kegunaan seharian, untuk persendirian, bukan untuk perniagaan, bukan untuk dikembangbiakkan, maka ia tidak ada zakat. Tuan-tuan perhatikan cukai, bagaimana dia punya formula dan kaedahnya. Dia pukul rata saja. Bahkan barangkali kita kata dia bersifat serkap jarang, barangkali hampir sahaja mana yang boleh dikenakan cukai barangkali akan dikenakan, berbanding dengan zakat, di mana telah ditetapkan sebahagian kecil daripada harta-harta yang ada zakat itu, dan dia tidak berubah. Tidak ada ruang untuk ijtihad dalam nak menetapkan apa harta yang ada zakat. Kenapa kita kata tidak ada ruang? Kerana dia adalah tahabbudi, dia adalah ibadah yang tulus, yang menyeluruh. Zakat itu adalah ibadah secara keseluruhan daripada mula sampai akhir. Tidak ada apa yang berkait dengan ijtihad sama sekali. Sebaliknya, zakat itu ialah mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah, bukan apa yang ditetapkan oleh manusia. Tidak ada ruang untuk manusia masuk ke dalam bab zakat lalu menetapkan harta-harta tertentu yang tidak ditetapkan oleh syariat. Seperti kalau ada pada hari ini melihatkan ramai orang contohnya memiliki lebih daripada satu rumah, maka ditetapkan zakat pada rumah tambahan itu. Boleh atau tidak? Jawapannya tak boleh. Seperti mana halnya dalam bab ibadah yang lain? Boleh tak ada sesiapa pada hari ini nak menambah bilangan solat fardu? Semua akan kata tak boleh. Kalau ada yang kata nak tambah puasa fardu selain di bulan Ramadan, boleh atau tidak sesiapa berbuat demikian? Kita akan tegas kata tak boleh. Maka di sini yang kita kena faham bahawa tidak ada zakat kecuali dalam apa yang ditetapkan oleh syariat, kerana dia adalah ibadah mahdhah, bukan apa yang melibatkan muamalah, transaksi dan sebagainya. Dia adalah ibadah dilaksanakan kerana Allah semata-mata.